Selamat datang ke saluran kata gelap. Diharap anda semua terhibur dengan rancangan ini. Kata gelap. Hello semua, apa khabar? Selamat datang sekali lagi ke rancangan Kanta Kelam bersama dengan saya, Angie Salut. Okey, saya harap hari anda hari ini lebih elok daripada semalam dan semoga kita sentiasa dilindungi lah daripada pandemik yang kian menggila macam sekarang kan. Saya haraplah kita sama-sama lah kerjasama untuk mematuhi SOP supaya kadar jangkitan harian itu semakin turun. Tak minta banyak lah supaya kita boleh hidup lebih selesa dalam norma yang baru ini. Okey. Okeylah. Hari ini saya nak bayar sebenarnya. Okey, saya nak bayar balik untuk kisah seram yang saya gagal untuk berikan pada hari Khamis lepas. Dan seperti yang saya janjikan lah, saya akan buat rancangan untuk bayar balik lah. Okey. Kisah-kisah seram yang ini hari ini ada special sikit, ada istimewa sikit sebab saya ada masukkan satu kisah perkongsian yang saya sendiri dengar yang telah dikongsikan kepada saya lah dari seseorang yang pernah saya kenal, kawan-kawan saya. Jadi saya olah balik, tapi jalan cerita tetap sama, cuma saya olah supaya ia menambahkan lebih lagi kan. Okey, tanpa membuang masa lagi lah, biarlah kita berhibur dulu dengan kisah pertama ya. Saya harap sebelum itulah, saya harap anda semua akan terhibur dengan perkongsian yang saya akan kongsi ini. Anggaplah semuanya sebagai hiburan. Jika anda ingin lebih kepastian, saya ini hanya seorang penyampai. Anda jalankanlah ke kajian anda sendiri untuk cuma orang yang menyampaikan cerita dan si penulis yang saya cari dekat laman web ini, cuma dia saja yang tahu adakah benda cerita ini benar ataupun tidak. Jadi anggaplah ini semua sebagai penghibur anda di saat macam sekarang ni COVID kan. Anggaplah ini semua sebagai hiburan anda ya. Okey, lanjut. 1, 2, 3. Alright semua. Okey. Di sini perkongsian pertama ini, saya terus perkongsian pertama ini adalah perkongsian dari sebuah blog cerita seram. Nanti saya akan sertakan dalam video ini blog tersebut. Anda boleh pergi ke sana untuk membaca sendiri cerita-cerita lain yang tak kalah terbaik juga. Jadi bolehlah nanti anda cari sendiri, ada cerita lain yang tak kalah baik. Alright. Baiklah, semua perkongsian kali ini saya ambil daripada sesawang. Seperti saya kata tadi lah. Okey. Kisah ini berlatar belakangkan tahun 1985. Right. Ketika itu saya masih menuntut. Saya ini si penulis lah. Okey. Saya masih menuntut di sebuah institusi pengajian tinggi dan menetap di tingkat 4 sebuah asrama. Alright.
walaupun waktu itu saya bersama dengan seorang kawan tinggal, uh, dan penuntut-penuntut lain telah balik kampung, memandangkan hari itu adalah hujung minggu. Bagi yang kampung dekat tu memang akan balik kampung. Saya tak balik sebab saya perlu menghabiskan tugasan yang masih belum selesai. Alright, belajar. Jam pun menunjukkan pukul 2.30 pagi. Alright, Ahmad. Ini bukan nama sebenar ya. Saya tukar nama yang saya jumpa dalam tu. Saya takut tu nama sebenar. Jadi saya tukar nama ni untuk saya gunakan Ahmad. Okey. Ahmad adalah rakan sebilik saya. Memang dia ni memang dah lama tidur lah. Memang dah dibuat mimpi si Ahmad ni. Okey. Dia memang kurang sihat sejak daripada petang tu tadi. Tak tahulah kenapa si Ahmad ni dia kurang sihat. Si penulis saya ajak dia untuk belajar bersama pun dia cakap nantilah sebab dia nak rehat dulu. Okey. Cuaca di luar pada masa itu agak suram lah. Dan kilat sekali-sekala kelihatan. Ini menandakan akan hujan tidak lama lagi. Kebetulan pula meja belajar saya masa itu menghadap tingkap. Suasana di luar tu memang gelap dan suram seperti yang saya katakan tadi. Tiba-tiba pula angin bertiup kencang. Semakin kencang menandakan hari dah dekat sangat tu, dah nak hujan sangat tu. Okey, lalu saya pun memperlahankan radio yang menjadi teman saya dari tadi hingga sekarang lah. Sebab pertama saya tak nak ganggu si Ahmad ni. Sebab kedua pula siaran radio ni terputus-putus sebab cuaca kian memburuk. Tiba-tiba saya terkejut. Saya terkejut bila mendengar si Ahmad ni tiba-tiba mengerang. Dia meracau. Tapi saya tak dapat dengar tau. Tak dapat dengar apa yang dia katakan. Dia nampak gelisah. Mata dia tertutup rapat. Cuma badan aja yang ada macam menggeliat-geliat sikit macam tu kan. Macam orang diikat badan dia. Kaki dia kejang. Lurus ni kan kejang. Dan tangan dia macam menggenggam lurus ni. Sebab macam menahan sesuatu lah. Macam dia nak tahan diri sendirilah daripada macam ada benda yang kacau dia kan. Jadi macam okey. Tiba-tiba dia saya terdengar sekali lagi saya tersentak. Saya pun tersentak mendengar suara salakan anjing di luar. Bulu roma saya mula berdiri. Ini tak boleh jadi ni. Mat. Oh Mat. Kau ni kenapa Mat? Bangunlah. Saya cuba mengejutkan Ahmad. Dia masih meracau. Suasana masa tu memang agak seram lah. Sebab dengan keadaan Mat meracau lagi, dengan keadaan luar dah mula hujan. Dah lah keadaan di luar mula-mula hujan. Lepas itu ditambah pula dengan hujan yang ada. Kerana keadaan kian seram, sejuk, saya pun terus ke tingkap untuk cuba menutup bilah tingkap yang saya buka tadi. Mula-mula tu saya cuba tutup sebab takut
bias satu, takut angin terlampau sejuk masuk kena Ahmad yang tengah berehat ni. Tambah lagi kan dia punya demam dia apa semua, sakit tak tahu lah. Bertambah lagi sakit kawan dia ni. Jadi masa saya nak tutup bilah tingkap tu, tiba-tiba mata saya terpandang ke arah sebuah pokok yang betul-betul ada di depan tingkap yang menghadap meja belajar. Dalam kegelapan malam itu, saya dapat lihat seperti satu bentuk benda berwarna putih terbang melayang-layang di atas pokok tersebut. Apa benda pula atas pokok tu? Tiba-tiba saya tak cakap tau. Saya tak cakap melalui mulut, saya cakap dalam hati masa tu. Tiba-tibalah kedengaran lah pula. Saya terkejut. Saya mengucap beberapa kali. Benda berkain putih itu terbang menghampiri ke cermin, bilah cermin yang saya nak tutup tu. Apa lagi, masa itu satu tubuh saya rasa kaku dan saya pun terduduk. Rasa macam nak pengsan lah. Saya pun terduduk dekat katil si Ahmad ni. Dan saya pun cuba kejut si Ahmad ni lagi. Mat. Oh Mat. Apa semua ni Mat? Bangunlah Mat. Tolong aku Mat. Aku takut Mat. Mat. Bangun Mat. Aduh. Saya sekali lagi coba untuk mengejutkan Mat. Namun tetap gagal. Mat masih meracau. Masih seperti tadi, badan dia kaku, cuma bunyi je dan dia tubuh dia macam menggeliat macam tu kan. Itu saja. Tak lama lepas tu, tiba-tiba pula si Ahmad ni mendongak. Dia mendongak ke atas dengan mata dia terbuka. Dekat masa itulah saya nampak mata Ahmad ni berwarna merah. Dia melihat ke siling. Bukan siling tu duit. Maaf. Melihat ke siling. Siling tanpa meracau lagi. Dia senyap. Mata ditenung ke siling itu. Melihat keadaan Ahmad buat demikian, saya pun mendongak. Tapi secara pelan-pelan. Secara pelan-pelan lah. Nak tengok apa yang Ahmad tengok ke atas tu. Tapi alangkah terkejutnya saya pada masa tu. Ketika itu seluruh badan saya menjadi lemah dan saya hampir pingsan. Nak tahu apa yang saya nampak? Apa yang saya nampak ke atas siling tu? Saya nampak makhluk yang berkain putih itu tadi. Orang tahulah apa makhluk tu. Tak perlulah saya cakap nama dia. Tak nak saya cakap nama ni. Maaf. Okey. Seakan-akan melekat dekat kipas siling tu. Dia macam melekat. Dia terbang keliling kawasan kita orang punya kawasan siling tu. Dia pusing kawasan tu. Kalau dia terbang aja tak apa. Ini dia letak combo dengan ini sekali. Mana nak tahan. Tiba-tiba saya pun terperanjat dalam keadaan yang penuh kucak kacil macam tu kan. Saya pun terasa macam tangan Ahmad ni menggenggam bahu saya pada masa itu. Saya tengok si Ahmad menjeling ke arah saya. Jadi saya pejamkan mata saya sekejap untuk menguatkan semangat saya. Kemudian
saya pun mula azan. Saya mula azan, walaupun pada mula tu azan saya agak perlahan, sebab saya dalam ketakutan kan. Azan saya agak perlahan. Lama kelamaan jiwa saya semakin tenang dan saya dapat melaungkan azan itu dengan semakin kuat. Sebaik saja saya laungkan azan itu dengan sepenuh hati, suara ketawa dan juga benda yang terbang tu hilang entah ke mana. Dan saya pun melihat si Ahmad ni tadi kembali tenang, dan dia menggosok-gosok mukanya dengan tanda mungkin dia bersyukurlah pada masa itu sebab saya ada bersama dengan dia. Bahaya kan? Sebab itulah jangan sorang-sorang. Kan dah kena. Nasib baik berdua. Kalau sorang, macam mana? Okey. Sebenarnya masih ada sikit lagi lah. Kisah ni sebenarnya tajuknya adalah, sekejap saya scroll ke atas. Okey, Kain Putih. Itu tajuk dia. Memang dia tu memang jadi main karakter lah dalam ni kan, watak utama kan. Watak nama cerita ni pun watak dia juga. Dia yang jadi main karakter. Jadi watak utama. Jadi sebenarnya ada sedikit lagi sambungan. Yang si Ahmad ni pun mula sedarkan diri macam saya cakap tadi, dan dia pun mula bangun, dan sebaik saja mereka berdua selesai merenung sesama sendiri, tiba-tiba jiwa mereka kembali tenang apabila pada masa itu mereka telah mendengar azan subuh. Jadi saya nak tabik spring lah pada penulis ni, sebab kalau saya berada di tempat dia, confirm saya pengsan. Aduh. Okeylah. Kita lanjutkan terus. Ini yang cerita special ni. Ini adalah cerita yang telah diceritakan pada saya waktu saya bersekolah di sebuah sekolah dulu yang berada di Meradong. Masa itu saya pernah bersekolah di sana, dan masa malam orientasi itu ada banyak cerita sebenarnya. Ini adalah salah satu daripadanya. Biasalah kan, masa itu kita akan berkumpul kan ramai-ramai, masing-masing buka cerita kan. Okey. Ada beberapa cerita yang saya mungkin lupa. Ada yang ini yang kira macam cerita yang saya dapat ingat betul-betul lah. Ada beberapa lagi lah. Saya type ya. Saya type lagi, saya olah lagi cerita tu. Sebab intipatina saya ingat, cuma jalan cerita dia yang saya perlu olah sikit. Sebab saya lupa sudah jalan cerita dia. Lama dah tu, umur saya sekarang ni pun dah bukan muda lagi. Alright. Okay, kita terus ke cerita nombor 2. Alright, let's go baby. Okay. Alright, kejap saya keluarkan saya punya ni. Alright. Okeylah. Macam yang saya katakan tadi,
Kisah ini adalah saya sendiri, yang telah diceritakan pada saya sendiri semasa saya bersekolah di sebuah sekolah yang terletak di daerah Meradong, Sarawak. Bagi orang Sarawak, orang Meradong dan yang kenal saya, bolehlah saya hai. Takkanlah nak ingat aku lagi. Alright. Okay. Perkongsian kali ini diceritakan tentang kisah yang mana ia telah berlaku pada dua orang pelajar perempuan. Dua orang pelajar perempuan yang biasalah orang perempuan ni bukan macam kita orang lelaki kan. Orang perempuan ni memang rajin sikit. Dia orang ni sanggup belajar dalam kelas sampai lewat sikit. Kadang-kadang sampai kena tegur dengan KM, kena tegur dengan Pak Gad. Itulah yang terjadi untuk kisah ni. Okey, tapi saya akan gunakan bukan nama sebenar sebab dalam perkongsian yang saya dengar masa tu, dia orang tak beri nama. Dia orang just cakap dua orang perempuan je. Ini saya jujur saya cakap jujur macam ni. Okey, kita terus masuk cerita. Okey. Apabila ada orang ni, dia orang kusyuk belajar tau. Belajar sampailah salah seorang daripada mereka berdua ni bertanya, Nana, kau tak nak balik ke? Dah lambat ni. Nanti kalau cikgu tahu, kita kena marah tau. Tanya Liza, teman Cik Nana yang sedang sama-sama tekun mengulang kaji pada masa itu. Belum lagi lah. Sikit lagi ni. Lagipun peperiksaan dah nak dekat ni. Tak maulah kalau asyik dapat pen merah aja. Tak berbaloi lah kita sekolah kan. Jawab Cik Nana sambil ketawa. Senyumlah. Okey. Bila mendengar jawapan Cik Nana ni, Liza ni pun sama-samalah sama-sama belajar lah. Dia orang pun fokus balik, beri tumpuan balik pada pelajaran pada masa itu. Sedang mereka tekun belajar, tiba-tiba terasa macam ada angin sejuk yang masuk ke dalam bilik kelas mereka. Pada masa yang sama, hujan pun turun. Aduh, hai, hujan pula. Zah, kau ada bawa payung tadi tak? Alah, aku lupa lah Nana. Aduh. Sambil Cik Nana ni menggaru-garu kepala sebab dia lupa nak bawa payung. Sedang diorang tengok keadaan dekat luar hujan kan, diorang pun kira macam nak stop lah, berhenti untuk belajar. Jadi diorang pun pack barang, masukkan pensel dalam beg, buku-buku, rujukan. Tengah mereka kusyuk susun barang-barang tu tadi, mati pula bunyi hujan ni. Baru mood kan. Okey, sambung balik. Sorry. Sedang mereka tengah sibuk masukkan beg. Tiba-tiba diorang dikejutkan dengan suatu suara. Amboi, lambat betul korang balik. Masa macam ni pun masih belajar dalam kelas? Tanya Uncle Tony sambil menepuk-nepuk baju hujannya yang basah dan memegang sekaki payung. Kan? Macam tahu-tahu aja ada orang ni tak ada bawa payung. Pakcik Tony ni tolong bawa payung. Bila melihat pula Pakcik Tony ni ada bawa payung, apa lagi, Nana dan Liza pun tersenyum lebar lah. Macam diselamatkan lah oleh Pak Jaga ni, Pakcik Tony ni.
Alright. Jadi si Liza pun jawab, memang kita orang nak balik ni uncle. Tapi kebetulan pula hari hujan. Dan kebetulanlah juga saya tak ingat bawa saya punya payung. Kebetulan pula uncle memang ada bawa satu payung ni. Kamu berdua pakailah. Nah, ambil. Kamu berdua pakai, okey? Sambil pakcik jaga tadi, uncle jaga ni tadi menyerahkan payung yang ada di tangannya kepada mereka berdua. Terima kasih uncle, terima kasih. Pagi esok saya dengan Liza janji akan bagi balik, okey? Payung uncle ni. Tak apa. Korang jalan ni nanti baik-baik tau. Terus balik ke dom. Jangan nak merayap-rayap ke mana-mana lagi. Dah lambat dah ni. Dah lah cuaca ni hujan. Terus balik, okey? Dah jalan kau dua. Kamu berdua jalan sekarang. Kata Uncle Tony sambil berlalu meninggalkan dua sekawan ni tadi di muka pintu kelas lah, sebab si Liza ni tengah kunci pintu kelas. Alright. Mereka berdua ni pun mempercepatkan langkah mereka untuk ke dorm kerana takut beg berserta isi di dalamnya basah. Walaupun korang tahulah payung satu aja, bukannya besar. Memang tak dapat cover dua orang kan, nak untuk lindung dua orang kan. Jadi terpaksalah dia orang berhimpit-himpit dalam payung yang satu. Okey, kita singkatkan cerita. Pada pagi keesokannya, macam dia orang dah janjikan, okey, sebelum dia orang masuk ke dalam kelas, Nana dan Liza pun seperti yang si Liza dah cakap semalam, dia nak kembalikan payung tu kan, dia orang pun pergi ke pondok jaga. Sampai di sana dia orang pun panggil, "Selamat pagi uncle. Uncle, selamat pagi." Sambil mereka berdua berdiri di depan pondok jaga. Ada apa ni? Tiba-tiba mereka berdua pun terkejut apabila mendengar suara lain yang menjawab di dalam pondok tersebut. Uncle, kita orang ni nak pulangkan payung yang kita orang pinjam dari Uncle Tony semalam. Dia ada kat dalam tak? Tanya Liza. Tony? Orang tak tahu ke? Tony dah berapa hari dah tak turun kerja ni? Isteri dia masuk hospital Serikeh. Jadi pakcik yang sepatutnya jaga malam tadi. Tapi betul-betul kan nak dijadikan cerita sangat kan nak. Pakcik pula tak dapat turun lah malam semalam. Pakcik tak dapat turun. Pakcik cuma dapat pergi ke sekolah ni semalam dalam pukul 3 pagi. Macam tu. Sebab motosikal pakcik rosak lah nak. Itu yang buatkan pakcik lambat tu. Belah malam memang tak ada jaga, tapi pukul 3 pagi, start pukul 3 pagi macam tu. Bermula 3 pagi barulah pakcik ada dekat sini. Jawab pakcik tersebut dengan panjang lebar. Dan dua orang sekawan ni pun tercengang. Pasti korang tahu kan? Habis malam tadi siapa yang pinjamkan kami payung ni pakcik?
Orang pikir siapa? Teka siapa yang pinjamkan mereka payung itu. Hahaha. Oke. Saya harap perkongsian pada hari ini telah menghiburkanlah Anda semua para penonton saya, dan saya harap Anda semua bolehlah hantar kisah-kisah seram ataupun apa sajalah yang pelik, seram pasal jenayah yang saya buat. Anda beri saya idea. Anda nak saya kupas siapa? Itu saya akan buat kajian selanjutnya yang semampu saya nak korek lah. Ataupun anda boleh kirim cerita kepada saya ataupun gambar ataupun video kepada saya supaya saya boleh pertontonkan di rancangan ini. Okey. Anggaplah apa yang saya ceritakan dan kongsikan dalam rancangan ini hanyalah satu hiburan dan peneman anda semua. Okey. Sebelum akhir kata, saya ingin memohon maaf jika ada kesilapan, kekurangan sepanjang saya bercerita pada hari ini. Dan buat akhir kata kita semua, diharap kita semua dijaga, dilindungi daripada kesan COVID ini, dan angka yang kita perlu masih jauh. Tolong jaga SOP, jaga masing-masing, kita jaga kita, stay safe. Semoga kita berjumpa lagi bersama dengan saya di rancangan Kanta Kelam, iaitu NG. Salut. Okey. Bye bye. Terima kasih kerana memilih saluran Kanta. Harap semuanya terhibur dengan perkongsian yang telah dikongsikan, kerana semua ini hanyalah satu hiburan. Sampai jumpa lagi.